Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bro Am dalam channel Bomb Resources, your digital marketing warrior. Okey, baik. So, pada topik kali ini adalah Bro Am nak ceritakan sikit tentang macam mana tuan-puan nak gunakan satu website ni yang diberikan oleh MDEC, iaitu websitenya namanya adalah Go E-commerce. Okey, Go E-commerce. So, bagi tuan-puan yang hadir pada khusus e-usahawan startup bersama saya pada tahun 2021, so makna tuan-puan akan dapat akses untuk serta ataupun untuk guna Go E-commerce ini. Okey. So, ataupun mana-mana tuan-puan yang sertai program bersama e-usahawan pada tahun ini dan tahun sebelum ini, dan ini adalah caranya bagaimana tuan-puan nak gunakan Go E-commerce. Okey, so tuan-puan boleh pergi kepada laman web ni, iaitu lms.goecommerce.my. So ataupun saya akan bagi link ni pada bahagian description di bawah lah. Okay, so bagi tuan-puan yang dah sertai program bersama saya dan coach-coach lain, so basically tuan-puan telah diregisterkan lah, ataupun tuan-puan dah register bersama coach masing-masing. So tuan-puan boleh gunakan email yang tuan-puan daftarkan dan juga password yang diberikan oleh coach tuan-puan masing-masing lah. Okay, so apa yang tuan-puan kena buat? Tuan-puan kena login lah. So login dulu. So selepas login, tuan-puan akan diberikan 3 pilihan. So pilihan pertama adalah track your business. So dekat sini pada bahagian ini adalah di mana tuan-puan ingin meletakkan ataupun menyatakan ataupun key in ataupun simpan tuan-puan punya business punya transaction dan sebagainya lah. So basically untuk report sale ke atau apa-apa, so dekat sini lah track your business. Yang kedua adalah test your e-business readiness. Okay, di mana tuan-puan boleh test tuan-puan punya testing lah tentang about your business macam mana. So ada beberapa soalan yang tuan-puan kena jawab lah pada bahagian ini. Dan yang ketiga adalah learn online. So pada bahagian di sini basically akan ada kelas-kelas online yang disediakan lah oleh di antara trainer ataupun mana-mana pihak yang dalam MDEC yang sediakan lah. Okay, so saya nak ajar untuk video kali ini hanyalah untuk pada bahagian track your business, di mana tuan-puan nak key in tuan-puan punya sales dan sebagainya lah. Okay, so macam mana tuan-puan nak buat adalah klik pada bahagian ini, track your business. So basically bagi tuan-puan yang dah meletakkan ataupun dah key in kan sebelum ini, basically tuan-puan akan nampak tuan-puan punya performance dekat bahagian sini lah. So dia akan ada monthly sales berapa, expenses kita berapa dan sebagainya lah. Okay, so kalau kita pergi pada bahagian bawah, sekali dia akan ada satu bahagian di mana tuan-puan boleh add transaction untuk tuan-puan punya sale lah. Maksudnya contoh kalau ada sale, so sale ni terbahagi pada dua lah. Kalau tuan-puan memang jual dekat pasar malam ataupun jual dekat rumah dan sebagainya, so itu dikira sebagai offline punya sales. So offline punya sales, just key in saja amount dekat bahagian sini. Contoh katakan pada hari ini kita dapat RM200, so kita tulis RM200 dan bahagian description kita boleh tulis contohnya sale itu adalah berkaitan dengan apa. So contohnya jualan baju. Contoh kalau tuan-puan ni jual banyak barang kan, so baju, kasut dan sebagainya, so boleh masukkan benda yang macam ni. Okay. Dan satu lagi saya lupa tuan-puan, so ada tarikh dekat bahagian di atas ini. So tuan-puan boleh pilih lah tarikh yang berlaku transaction tersebut. Katakan berlaku pada 2 hari bulan, so tuan-puan boleh lakukan pada 2 hari bulan lah, klik macam tu. Okay, so dia akan record pada 2 hari bulan tu. Okay, so contoh kalau katakan saya dah buat ada ni, so saya submit. So selepas tuan-puan submit, so basically tuan-puan akan dapat point daripada pihak MDEC lah. So dia akan dapat point dalam portal ni. So pointer tuan-puan boleh guna seperti yang saya bagi tahu dalam kelas sebelum ini. Tuan-puan boleh redeem balik dan untuk dapatkan
any vouchers dan sebagainya lah, macam-macam lagi. So katakan kalau tuan-puan menggunakan online punya transaction ataupun menjual secara online, ialah PKP sekarang kan, so basically kebanyakannya akan gunakan online punya ni. So kalau gunakan online, so pilih kepada marketplace, so pilih kepada mana yang berkaitan lah. Kalau tuan-puan ada Shopee, so klik dekat Shopee dan klik tuan-puan punya transaction pada hari tersebut. Kalau tuan-puan ada Lazada, so klik Lazada dan pilih. Okay, kalau katakan menjual di Facebook, WhatsApp dan sebagainya, so klik pada social media. Okay, so di bahagian description nanti tuan-puan boleh tulis lah close online, close sales melalui WhatsApp ataupun Facebook ataupun Instagram ataupun Telegram dan sebagainya lah. Tu di antara yang social media. Kalau TikTok lah. Okay, so di sebelah kanan ini tuan-puan akan nampak iaitu di bahagian expenses. Expenses ni adalah bertujuan untuk mencatat ataupun merekod kita punya pembelanjaan pada hari tersebut ataupun pada bahagian sebelum-sebelum inilah. Contoh kalau kata kan dalam kelas kan saya dah bagi tahu sebab utama kalau tak sempat nak catat dalam ni ataupun nak catat dalam sistem ini, tuan-puan kena catat dulu secara manual di dalam bentuk buku tunai, iaitu belah debit dan belah kredit tu kan, duit keluar duit masuk. Okay, so apa yang tuan-puan kena faham pada bahagian add expenses ini ialah tuan-puan kena kategorikan dulu sama ada kalau tuan-puan membeli barang bahan mentah dan sebagainya, dia akan masuk pada bahagian goods. Tapi sekiranya tuan-puan melakukan pengiklanan pada hari tersebut ataupun pada tarikh yang dipilih, so boleh klik pada marketing. Kalau membayar bills, boleh pilih kepada utilities. Kalau membayar gaji dan sebagainya, boleh pilih salary. Kalau katakan pergi travel mana-mana ataupun menggunakan minyak ataupun menggunakan kereta dan sebagainya, itu adalah travel punya cost, so boleh letak pada bahagian travel ini. Kalau katakan bahagian production, macam contoh untuk sediakan produk itu dan sebagainya, itu pun saya dah terangkan dalam kelas kan. So tu bahagian production, dan delivery adalah untuk bahagian kos penghantaran, pos laju, JNT dan sebagainya. Okey, dan kalau katakan tak ada yang dinyatakan, boleh pilih sebagai others saja. So boleh pilih sebagai others dan boleh catatkan pada bahagian bawah tersebut. Okey, so contohnya kalau yang ni memang tak ada apa-apa, so boleh bagi tahulah apa yang berkaitan. Contohnya bank charge, donation, travel and entertainment dan juga others lah. Okay, so klik pada bahagian submit. Contohnya saya buat kat sini adalah donations, contohnya 100. So boleh submit terus. So dia akan save ke dalam kita punya ni. So dia akan keluar macam ni lah. Ni dalam interface ataupun apa yang tuan-puan akan nampak nanti. Okay, monthly punya sale 200, expenses banyak 100. Itu dia punya cara lah. Okay, so kalau katakan tuan-puan nak adakan ataupun nak ambil report daripada website ini ataupun daripada portal ini, atau apa yang tuan-puan boleh lakukan adalah view sales expenses ini. So bila klik pada view sales expenses ini, so tuan-puan boleh pergi kepada bahagian download dan juga print. So dekat sini tuan-puan boleh lihat tuan-puan punya transaction lah pada tarikh tersebut. So dekat sini dia terus tulis berapa kita punya tu, dan total expenses berapa, total sales berapa, dan yang ni yang kita akan nampak lah dalam kita punya Excel pula dah, dalam kita punya PDF tu nanti. Okay, so itu adalah cara untuk check ataupun untuk tulis dan juga untuk catat kita punya sales. Dan seterusnya adalah kita boleh pergi kepada bahagian untuk tengok kita punya my business ni. So okay, bahagian my business. Oh lupa tuan-puan, sebelum tuan-puan isi kepada bahagian ini, tuan-puan sebenarnya boleh upload dulu pada bahagian my profile
profile ini. So tuan-puan boleh isikan apa yang patut dalam ini, isi secara penuh lah, isi secara penuh. So business profile pun tuan-puan kena isikan secara penuh, dan setiap kali tuan-puan isi benda ni, so tuan-puan akan dapat apa? Tuan-puan akan dapat point dekat bahagian sini lah. So notification ni dia akan keluarkan yang tuan-puan akan dapat point dan sebagainya lah. Okay. So katakan tuan-puan dah sertai kelas saya. So apa yang tuan-puan kena lakukan adalah tuan-puan boleh download CJ tuan-puan semasa menyertai kelas saya. So macam contoh, kelas itu berlaku pada 17 Julai hari itu secara online. So tuan-puan boleh klik kepada download certificate. So bila download certificate, so dia akan download kita punya certificate, dan dan tuan-puan akan dapat tengoklah tuan-puan punya sijil semasa menyertai kelas bersama saya pada sesi tersebut. Okay, so contoh ni. Okay, so nanti tuan-puan boleh download dan tengoklah. Okay, so itu untuk pada bahagian ini, my profiles. So my business saya dah sentuh tadi untuk tuan-puan catat sales dan reportkan sales tuan-puan. So and then satu lagi adalah pada bahagian my achievements. So pada bahagian my achievement ini adalah tuan-puan nak tengok sama ada tuan-puan ni berada pada tahap yang mana. So tuan-puan boleh tengok kepada sini, so sama ada tuan-puan dah register SSM ataupun sebagainya, dan boleh tengok pada bahagian sini lah. Dan dekat sini pun ada tulis my business call details. So dekat sini pun basically kita kena buat lah, kita kena isi, dan juga kita boleh tengok dia punya recommendation tu nak kena buat apa dan sebagainya. So ni do you track your sales? So jawapan apa, dan dekat sini pun kita kena jawab semua, dan setiap kali jawapan kita berikan, so kita akan dapat point lah. So itu pun akan dapat point juga. Okay, so kalau boleh jawab, kalau boleh jawab semua lah. So jawab semua, so makna kita punya my achievement itu akan terus meningkat, dan setiap kali kalau kita jawab ataupun kita upload apa-apa, so dia akan keluar a badge ataupun badge yang diberikan kepada kita lah, macam contoh SSM registered, online sale, branded, C-track, own product dan sebagainya lah. Okay, so pada bahagian ini juga, so tuan-puan boleh tengok juga pada bahagian my reward. So pada bahagian my reward ini, dia akan paparkan tuan-puan punya point ataupun tuan-puan punya ialah mata ganjaran yang tuan-puan kumpul. So macam contoh kat sini, saya dapat sebanyak 3,841 point lah. So setiap point itu akan kita tuan-puan boleh claim lah. So macam contoh sekarang ni sebab PKP, so I think after PKP MD akan buka balik untuk kita redeem voucher dan sebagainya lah. Okay, so then after PKP I think lagi banyak yang diorang akan buka nanti. Okay, insyaAllah. So itu sahaja daripada saya. Semoga video yang diberikan dapat membantu tuan-puan untuk isi kepada tuan-puan punya tracking sales, dan semoga tuan-puan boleh menjalankan ataupun mengadakan sales secara online dengan maju jaya lah. Okay, so itu sahaja daripada saya, Bro Am. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.